Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Kamil Nasruddin, 10 DKM 18F 1088. Di sini kami akan menceritakan tentang punca-punca kesan-kesan yang berlakunya pencemaran alam sekitar di Malaysia. Okey. Seperti anda tahu, alam adalah ciptaan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Keindahan flora dan fauna di Malaysia merupakan salah satu daya tarikan pelancong yang mampu mendatangkan pulangan yang tinggi pada pendapatan negara. Walau bagaimanapun, keindahan yang dicipta sesuatu masa dahulu kini dicemari oleh tangan-tangan manusia yang sibuk mengejar pembangunan tanpa mengambil kira kesan sampingan yang akan diperolehi sama ada pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sejak beberapa tahun belakang ini, kita sering dihebahkan dengan cerita-cerita mengenai pencemaran alam. Sama ada ia meliputi pencemaran udara, air, tanah maupun bunyi. Isu alam sekitar terus menjadi pokok pembincangan untuk umum yang utama daripada pemimpin hinggalah kepada rakyat. Ini menunjukkan bahawa satu perkembangan positif wujud dalam masyarakat Malaysia. Berita berkaitan dengan pencemaran alam sekitar sering mendapat paparan meluas, sama ada melalui media cetak ataupun media elektronik. Kini ramai individu yang ingin tampil bagi menyuarakan pendapat masing-masing mengenai isu alam sekitar. Terdapat juga yang kecewa apabila mendengar cerita tentang kemusnahan alam sekitar seperti pembakaran terbuka, pencemaran sungai, seperti pembuangan toksik dari kilang-kilang yang tidak tanggungjawab dan pembuangan sisa-sisa toksik. Sebut sahaja nama Karim Singh Walia seperti ramai yang terbayang berkenaan wajah seriusnya. Gerak tangan yang sentiasa turun naik dan penggunaan bahasa kiasan bidalan atau pantunan di akhir penyampaian setiap berita atau isu alam sekitar yang dilaporkannya. Kelentangan beliau adalah membongkarkan setiap permasalahan ini menunjukkan bahawa kita perlu sedar, bangun untuk terus membantras permasalahan ini dari terus meruncing. Oleh itu, kami akan membincangkan tentang pencemaran alam sekitar ini dengan kesan-kesan, punca-punca dan langkah-langkah untuk kita mengatasi alam sekitar ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zukairi bin Syarum. Nombor metrik saya 10 DKN 18F 1100. Hari ini saya ingin menerangkan tentang punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Antara punca utama berlakunya pencemaran alam sekitar ini adalah disebabkan oleh manusia sendiri. Pada kebiasaannya, manusia seringkali melakukan pencemaran alam sekitar dalam keadaan sedar ataupun tidak, seperti pencemaran air, pencemaran bunyi dan pencemaran udara. Sifat materialistik yang ada dalam masyarakat pada hari ini sukar untuk kita mengurangi masalah pencemaran di atas muka bumi ini. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Alam Sekitar perlulah memainkan peranan dengan memantau satu kawasan bagi menjaga alam sekitar kita ini bersama. Selain itu, asap-asap kilang dan kenderaan boleh diwatakan sebagai punca berlakunya pencemaran udara. Ini disebabkan oleh asap-asap hitam yang keluar daripada kilang dan kenderaan boleh mengakibatkan asap-asap tersebut terperangkap di ruang udara. Selain itu, terdapat juga gas-gas yang beracun seperti gas monoksida yang boleh membunuh sekiranya terkumpul di ruang yang tertutup. Sejenis lagi bahan yang boleh dihasilkan oleh kenderaan bermotor iaitu plumbum
sejenis bahan kimia yang sangat berbahaya sehingga boleh menyebabkan berlakunya kerosakan otak, terutamanya bagi golongan kanak-kanak. Manusia juga turut menerima udara yang tidak segar untuk menarik nafas. Ini menimbulkan ketidakselesaan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kerajaan perlulah melakukan kempen dan memantau industri perkilangan untuk mereka mendapat kefahaman yang hakiki tentang kepentingan udara kepada masyarakat. Seterusnya, bagi pencemaran air pula, air merupakan komponen yang utama dalam kehidupan seharian, namun masih ramai lagi yang buta terhadap kepentingan air tersebut. Antara pencemaran yang dilakukan terhadap air ialah pembuangan sisa toksik, sampah sarap, barangan pepejal dan sebagainya ke dalam sungai-sungai yang berdekatan ataupun laut yang berdekatan. Apabila pencemaran ini berlaku, ianya akan mengakibatkan air sungai ataupun air laut itu bertukar menjadi warna coklat ataupun merah hati. Selain itu, pencemaran air laut pula seperti tumpahan minyak oleh kapal-kapal dagang. Sebagai contohnya di Selat Johor, pelanggaran kapal di situ mengakibatkan minyak tertumpah. Kedua-dua punca di atas akan mengakibatkan organisma laut terhapus, iaitu mengurangkan habitat laut. Hal ini kerana pencemaran ini menjejaskan tumbuh besaran dan kesuburan plankton yang boleh mengurangkan pembiakan makanan laut. Oleh itu, kerajaan seperti penguat kuasa undang-undang memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah ini. Sebagai contoh, laluan kapal di Selat Johor terdapatnya pelanggaran sehingga menyebabkan kapal tangki minyak tersebut bocor. Laluan lain perlu disediakan bagi melicinkan pentadbiran maritim dan juga mengelakkan kejadian sedemikian berlaku. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Syakirin bin Muhammad Sabri. Nombor kad matrik 10 DKM 18F1101. Berikut adalah kesan pencemaran udara. Yang pertama, kesan kepada kesihatan manusia. Yang kedua, kesan kepada tumbuhan. Yang ketiga, kesan kepada haiwan. Yang keempat, kesan kepada bahan. Yang kelima, penipisan lapisan ozon. Yang keenam, hujan asid. Yang ketujuh, kesan rumah hijau dan pemanasan global. Yang ke-8, atmosfera. Terdapat beberapa kesan yang saya boleh ulaskan, iaitu kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Yang kedua ialah kesan kepada tumbuhan. Ia akan mengalami kerosakan nekrosis, iaitu keguguran daun, klorosis, pertukaran warna dan pertubahan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Selain itu, kesan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ialah kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar oleh pencemaran udara. Yang keempat ialah kesan kepada bahan. Ia bermaksud kerosakan berlaku akibat daripada pencemaran udara seperti kotoran pada pakaian, pencemaran pada permukaan dinding, bangunan dan sebagainya. Perkara ini berlaku akibat daripada pengenapan asap atau zarah halus. Hakisan logam juga merupakan kesan daripada pencemaran udara akibat kehadiran sulfur dioksida di dalam udara. Yang kelima, penipisan lapisan ozon.
Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Di samping itu, pancaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di bahagian kutub bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hashim bin Tahir. Nombor pendaftaran saya ialah 10 DKN 18F1093 dan saya ingin menerangkan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran alam sekitar. Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan saja. Ia adalah tanggungjawab kita semua. Saya akan menerangkan tentang beberapa langkah yang boleh diambil oleh semua pihak dalam menangani isu alam sekitar yang semakin boleh luasa di negara kita. Pertama sekali, penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting. Sebagai contoh, tanpa teknologi moden adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Dengan adanya teknologi moden, sisa pepejal seperti surat khabar lama, majalah lama, kertas, kain, bahan plastik dan kaca dapat digital semula. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan sisa pepejal yang tidak sempurna. Selain itu, bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya. Sebagai contoh, sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hampas pertanian seperti hampas sawit boleh digunakan untuk menghasilkan metana ataupun metin. Selain itu, dengan adanya teknologi moden, penepis udara ialah untuk dicipta dan dipasang pada exhaust kenderaan dan corong asap kilang-kilang perindustrian. Penggunaan petrol tanpa pelambung juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. Ini dapat mengurangkan kandungan pelambung dan atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia. Terdapat satu penyelidikan yang sangat berguna, iaitu penyelidikan atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar. Dengan adanya teknologi moden, jentera-jentera dan mesin-mesin dapat diubah suaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, pihak media massa juga perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran alam sekitar, masyarakat umum akan berhati-hati dan dalam menangani masalah pencemaran alam sekitar ini. Setakat ini, media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran alam sekitar ialah majalah dan surat khabar. Televisyen juga ada membuat pendedahan, contoh TV3, TV2, tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamaannya. Sekali dengan pengambil titik berat oleh pihak berkuasa
dengan mengadakan kempen melindungi alam sekitar dapat mengubah pemikiran masyarakat dalam penjagaan alam sekitar kita. Dengan menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar, ia adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen Cintailah Sungai Kita, kempen Kita Semula, Sahabat Alam dan sebagainya. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-peserta. Pameran tentang alam sekitar juga juga boleh diadakan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang isu-isu alam sekitar, sebab-sebab pencemaran, kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.